Okey, hari ini kita nak bincang latih kendiri 7.1a. Okey, soalan pertama. Data di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah dari rumah mereka. Masa yang dicatatkan dalam minit terdekat. Okey, so dekat bawah ni adalah data yang diberikan. Okey. Okey, so soalan minta bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Kemudian, nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Alright, jadi kalau kita boleh kira dekat sini, okey, kita ada lebih kurang okey, bila dia minta kita bina satu jadual kekerapan, bermakna kita kena ada kekerapan, okey, bilangan kelas, maknanya selang kelas lah. Okey, yang kedua, pertama kekerapan, yang kedua selang kelas. Yang ketiga, dia minta kita cari, okey, had bawah. Okey, seterusnya had atas, titik tengah. Yang kelima, titik tengah. Yang keenam, sempadan bawah. Dan yang ketujuh, sempadan atas. Okey, so ini adalah ketujuh-tujuh perkara yang soalan minta kita carilah. Okey. Jadi, macam mana nak buat? Okey. Pertama sekali kita kena bina satu jadual lah. Dan kita masukkan dulu ketujuh-tujuh perkara yang soalan minta lah. Okey, bermula dengan kelas. Okey. Dan yang kedua, kekerapan. Had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, so untuk bahagian selang kelas, macam mana kita nak mencari selang kelas? Okey, untuk nak mencari selang kelas, okey, kamu kena tahu terlebih dahulu formula saiz selang kelas. Sebab bila kita nak buat selang kelas, okey, yang kita kena cari dulu adalah saiz dia. Okey, barulah kita boleh buatlah selang kelas tu. Okey, dari had bawah ke had atas tu kita kena buat berdasarkan saiz selang kelas. Alright, jadi formula bagi saiz selang kelas adalah ini Okey, kita kena ambil nilai data. Okey, nilai data besar tolak nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas ni berdasarkan soalan minta lah. Alright, kita ambil nilai data terbesar tolak nilai data terkecil dan bahagikan dengan bilangan kelas. Okey, jadi kita tengok dekat soalan tu. Okey. Nanti dekat kamu punya jawapan, okey, kamu tulis formula saiz selang kelas. Okey. Sama dengan okey, macam mana nak ambil nilai data terbesar? Kamu tengok je nombor yang paling besar dalam kita punya data ni. Okey, so dekat sini nilai yang paling besar adalah 49 Kalau kamu cek satu-satu, nilai yang paling besar adalah 49 dan nilai yang paling kecil adalah nombor 1. Okey, dan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas menjadi 5. Okey, soalan minta supaya bilangan kelas menjadi 5. Okey, jadi barulah kita masukkan dalam formula tadi. Okey. Macam mana? Kita ambil nilai data terbesar 49 tolak terkecil. Nombor terkecil tolak 1 bahagikan dengan 5. Okey. So, kita akan dapat 49 tolak 1 tekan kalkulator nah. 9.6. Okey, kita tak nak jawapan dalam perpuluhan Kalau saiz selang kelas, okey, pastikan kamu kena genapkan nombor tu. Okey, kalau nombor tu dalam perpuluhan, pastikan kamu kena genapkan dia. Okey, kalau 9.6 maknanya kamu genapkan dia menjadi 10 lah.
Okey, bermakna kita punya saiz selang kelas adalah 10. Okey, daripada saiz selang kelas ni lah kita boleh buat selang kelas. Okey, barulah kita boleh isi dekat jadual bahagian selang kelas. Okey, macam mana nak isi? Okey, kita tahu saiz dia adalah 10. Jadi, okey, kita start dengan nombor nilai data yang paling kecil, nombor 1 tadi kan. Okey, kita start had bawah dia dengan 1. Okey, 1 hingga, okey, 1 ni kita panggil had bawah. Okey, hingga, okey, had atas dia, macam mana kita nak dapatkan nilai had atas? Okey, kita kira dengan jari. Okey, cara cikgu nak senang, ambil jari. Okey, bermula dengan nombor 1. Nombor 1, okey, sampai cukup 10. Sampai cukup 10 jari. Sebab saiz selang kelas kita adalah 10. Okey, jadi bermula dengan nilai 1. Kenapa nilai 1? Sebab itu adalah nilai data yang terkecil. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya, had atas kita adalah 10 lah. Okey, selang kelas pertama 1 hingga 10. Okey, macam mana nak buat selang kelas seterusnya? Okey, kita ambil nombor selepas 10 iaitu nombor 11. Okey, hingga 11 tu jadi had bawah lah. Okey, 11 hingga. Okey, macam mana nak dapatkan nilai had atas bagi selang kelas kedua ni? Okey, macam biasa juga, kita ambil jari, kita kira cukup 10. Okey, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 20. Okey, so kat sini kamu dah boleh agak dah lah. Maknanya kamu dah boleh tengok dia punya pattern kan. 1 hingga 10, 11 hingga 20. So yang ni selepas nombor 20, 21 hingga 30. So 31 hingga 40. Yang seterusnya lah. And then yang terakhir 41 hingga 50. Okey, sampai sini boleh stop lah kamu punya baris. Okey, kenapa? Sebab nilai data kita yang paling besar adalah 49. Okey, bermakna nilai 49 tu dah duduk dalam selang kelas 41 hingga 50. Jadi kamu dah boleh stop sampai sini. Tak payah buat selang kelas 51 hingga 60. Tak payah, tak perlu. Kamu dah boleh stop sampai sini. Okey? Okey, seterusnya kita pergi pula kepada macam mana nak mencari kekerapan. Okey, untuk bahagian kekerapan ni, okey, kamu kena rujuk, okey, nilai-nilai data yang diberi ni. Okey, nombor-nombor banyak-banyak ni, kamu kena rujuk kat sini, kamu kena kira. Okey, antara selang kelas 1 hingga 10 ataupun antara nombor 1 hingga 10 ni ada berapa banyak dalam jadual ni. Okey, so cara cikgu, okey, macam mana nak bagi kamu, maknanya bila kamu kira tu, kamu tak mengulang nombor yang sama ataupun kamu tak terkira ataupun kamu kira terlebih kira. Okey, so untuk yang cara cikgu, okey, kamu ambil pen ataupun highlighter yang ada color yang berbeza-beza. Okey, kita start dengan baris pertama dalam data ni, dalam jadual data ni kan. Okey, kita start dengan baris pertama ni. Okey, kita tengok. Contoh cikgu bermula dengan pen warna merah. Okey, so untuk selang kelas 1 hingga 10, cikgu guna color merah. Okey, jadi jumpa saja nombor 1 hingga 10 kamu potong dan kamu kira ada berapa. Okey, so kita start dengan baris pertama dalam jadual ni, dalam data ni. Okey, so kita jumpa kat sini 1, nombor 6 kan. Okey, dari kiri ke kanan kamu jumpa, kamu potong dan kamu kira lah. Okey, so 1 kat sini. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kamu dan kalau dah lalu sekali kan, kalau dah habis satu round kamu double check. Okey, untuk dapatkan kekerapan yang betul lah.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so untuk selang kelas 1 hingga 10 kamu dapat 9 kekerapan dia lah. Okey, untuk selang kelas 11 hingga 20 pula, okey, cikgu akan tukar color hijau. Okey, so mula dengan baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, so kekerapan untuk selang kelas 11 hingga 20 ni kita dapat sebanyak 20 lah kekerapan dia. Okey, so seterusnya pun samalah, kamu kira menggunakan color yang berbeza. Okey. Okey, so cikgu dah isi kekerapan ni sampai selang kelas yang terakhir lah. Okey, so langkah yang terakhir, macam mana kamu nak pastikan setiap selang kelas ni kamu dapatkan kekerapan dengan nilai yang betul atau tidak. Okey, kamu campurkan semua kekerapan ni. Okey, bagi setiap selang kelas ni, kekerapan yang kamu dapat tadi tu kamu campurkan sekali. Okey, kamu cek sama ada dapat tak jumlah bagi 50 orang murid ni. Kalau kurang, contoh kamu dapat 49, bermakna ada kekerapan yang kamu tak terkira. Jadi untuk kamu nak tahu kamu betul ke tak kekerapan tu, nilai kekerapan yang kamu cari tu, yang kamu kira tu, okay, kamu tambah semua kekerapan tu dan cek sama ada tally ke tak dengan jumlah 50. Kalau tak tally, maknanya kamu kena kira lagi sekali. Okey, bagi tally. Okey, pastikan jumlah 9 tambah 20 tambah 13 tambah 7 tambah 1 ni dapat sama dengan 50. So, cikgu punya kekerapan ni dah betul lah. Okey, sekarang kita nak mencari had bawah kan? Okey. So, soalan kata, nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Okey, bermakna yang kita nak cari ni, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan juga sempadan atas ni, kita kena rujuk kepada selang kelas. Okey, jadi nampak tak pentingnya selang kelas kita ni? Okey, sebagai rujukan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi, kamu kena betul-betul lah cari selang kelas ni kan. Jangan ada mistake. Alright, so macam mana kita nak mencari had bawah? So, kita tahulah dekat selang kelas ni kan kita ada nombor di depan ni, kita tahu dia adalah had bawah dan nombor di belakang ni kita panggil dia sebagai had atas. Okey, so soalan minta kita nyatakan sahaja kan. Okey, jadi untuk selang kelas pertama, had bawah kita adalah 1 lah. Okey, nombor yang di depan tu semua adalah had bawah. Okey, setiap selang kelas, okey, nombor yang di depan kita panggil sebagai had bawah lah. Okey, so untuk selang kelas pertama, had bawah kita adalah 1. Okey, selang kelas kedua, had bawah kita 11. Okey, selang kelas ketiga, had bawah kita 21 dan begitu juga seterusnya. Okay, kita ambil nombor yang di depan saja. Sebab nombor yang di depan tu had bawah lah. Okey, dan untuk bahagian had atas, kita ambil nombor yang di belakang ni. Okey, setiap selang kelas tu kita ambil nombor yang di belakang. So, untuk selang kelas pertama, had atas dia adalah 10. Okey, selang kelas yang kedua 20. Okey, seterusnya 30, 40 dan 50. Alright. Itu macam mana kita nak cari had bawah dan had atas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada titik tengah. Okey. Macam mana kita nak mencari titik tengah pula? Okey, so untuk titik tengah pun sangat senang. Okey. Sebelum ni cikgu pernah ajarkan
Kalau saiz selang kelas ni, okey, adalah ganjil. Contoh 9 ke, 7 ke, nombor ganjil lah. 1, 3, 5, 7. Kalau nombor ganjil kan. Contoh 5. Contoh saiz selang kelas kita 5 kan. Kita ambil jari. 1, 2, 3, 4, 5. Bermakna nombor yang di tengah-tengah tu, nombor 3 kan. Itu adalah titik tengah. Okey, bagi selang kelas tu. Kan? Contoh selang kelas 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor ganjil kan? Jadi nombor yang di tengah-tengah tu kita panggil titik tengah. Tapi untuk soalan ni, saiz selang kelas kita nombor genap. Nombor 10. Jadi, kalau kita nak guna jari pun kita tak dapat yang tengah-tengah tu kan? Okey, apa nak buat? Okey, kamu ambil had bawah tambah had atas, bahagikan dengan 2. Okey, kita ikut formula lah. Okey, untuk titik tengah, okey, kamu kena ambil had bawah. Okey, untuk ini contoh yang cikgu tunjukkan untuk selang kelas yang pertama kan. Dari 1 hingga 10 ni, okey, kamu ambil had bawah 1 tambahkan dengan 10 had atas. Okey, bahagikan dengan 2. Okey. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat, okey, 11 bahagi 2, kita akan dapat 5.5. Okey, so 5.5 tu adalah titik tengah bagi selang kelas yang pertama. So, titik tengah bagi selang kelas yang pertama adalah 5.5. Okey. Untuk titik tengah yang seterusnya ni pun samalah, kamu ambil had bawah tambah had atas, bahagikan dengan 2. Okey. Okey, so kamu akan dapat 15.5 untuk selang kelas yang kedua. Okey, dan yang seterusnya kamu isi menggunakan kaedah yang samalah. Okey, so ini adalah titik tengah yang dah lengkap, yang dah cikgu isi dengan lengkap lah. Menggunakan formula had bawah tambah had atas, bahagikan dengan 2. Okey. Sekarang ni kita nak tengok sempadan bawah pula. Okey. Untuk sempadan bawah dan sempadan atas, kamu ingat pun sangat senang. Okey, kalau kamu ikut cara ni. Okey. Tak perlu lagi nak hafal formula, kamu just okey, untuk sempadan bawah kamu rujuk had bawah. Okey, tengok kepada selang kelas tu. Okey, had bawah kita tahu nombor yang di depan. Had atas nombor yang di belakang. Okey, untuk selang kelas yang pertama iaitu 1 hingga 10. Kan? Okey, untuk sempadan bawah kamu rujuk nombor pada had bawah sahaja. Okey, jadi okey, nombor had bawah bagi selang kelas yang pertama 1 kan? Okey, kamu ingat untuk sempadan bawah, okey, nombor di had bawah kamu tolak dengan 0.5. Okey, semua nombor yang berada pada had bawah, okey, kamu tolak dengan 0.5. Okey, jadi kita tahu selang kelas pertama had bawah dia adalah 1. Okey, jadi apa nak buat? 1 ni tolakkan dengan 0.5. Okey, jadi tekan kalkulator, 1 tolak 0.5 kita akan dapat 0.5 lah. Okey. Okey, untuk sempadan bawah yang seterusnya pun sama. Rujuk kepada had bawah, tolakkan dengan 0.5. So, untuk selang kelas kedua, had bawah dia adalah 11. Jadi, 11 ni tolakkan dengan 0.5. Kita akan dapat 10.5. Okey. Sempadan bawah yang seterusnya pun sama. Okey, 21 tolak 0.5 kita akan dapat 20.5. Okey, seterusnya 30.5. Okey, yang ni kamu tekan kalkulator lah. Okey, 41 tolak 0.5. Yang terakhir, kita akan dapat 40.5. Okey, so ini adalah cara macam mana kita nak mencari sempadan bawah. Okey, untuk sempadan atas dia terbalik. Okey, yang ini had bawah tolakkan dengan 0.5. Okey,
had bawah, cikgu ringkaskan HB. Had bawah tolakkan dengan 0.5. Untuk sempadan atas, kamu ambil had atas, kamu tambahkan dengan 0.5. Okey? Diterbalik. Okey, jadi kamu tengok dekat selang kelas yang pertama, had atas kita adalah 10. Okey, ambil 10, kita tambahkan dengan 0.5. So, kita akan dapat 10.5. Okey, sempadan atas yang seterusnya pun samalah. Kita tambahkan dengan 0.5. Okey. 20.5, 30.5. Okey, 40.5. Dan yang terakhir, 50.5. Okey. So, itu macam mana kita nak mencari sempadan atas.